datang ke channel Cikgu Liu. Kali ini Cikgu akan kongsi PDPA Bahasa Melayu tingkatan 4 iaitu kemahiran menulis karangan respon terhad. Baiklah, Cikgu akan menggunakan PDPA berasaskan modul iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4. Tajuk ialah kemahiran menulis karangan respon terhad dan juga subtajuk ialah menulis email. Okey, jadi tarikh adalah 3 November 2021, akan tetapi kalau ada cikgu nak gunakan bahan PDPA ini boleh buat tarikh sendiri, menetapkan tarikh diri sendiri. Seperti biasa, masa ialah 4 jam 30 minit, waktu ialah bermula dari 7.30 hingga ke 9.30 ialah PDP. Kemudian 9.30 hingga ke 10 ialah waktu rehat iaitu bagi anak murid minum makan ke rehat sekejap. Pukul 10 hingga ke 12 ialah sesi tutorial. Okey, setiap kali PDPA mesti ada objektif. Objektif ialah pada akhir pembelajaran murid dapat menulis sesuatu penulisan dengan wancana yang lengkap serta menggunakan bahasa yang gramatis dan kreatif. Murid dapat memahami format secara menulis email. Berujuk kepada DSKP iaitu bahagian standard kandungan di mana anak murid menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Okay. Dan 3.4.5 menulis sesuatu penulisan dengan wacana yang lengkap serta menggunakan bahasa yang gramatis dan kreatif. Okey, aktiviti ada seperti berikut di mana murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitan dengan objektif pelajaran. Nombor 2, murid mengenal pasti format penulisan email. Nombor 3, murid memberikan jawapan daripada pemahaman mereka tentang isi pembelajaran. Nombor 4, guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti. Nombor 5, murid melengkapkan latihan diberikan oleh guru. Okay, nombor 6, murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Nombor 7, guru membuat semakan dan pentafsiran melalui apa-apa aplikasi contoh WhatsApp, Telegram, Google Classroom atau lain-lain. Okey, ini adalah latihan. Soalan dia berbunyi seperti berikut. Lengkapkan tempat kosong dengan maklumat yang sesuai. Baca kedua-dua email di bawah dengan teliti. Anda dikehendaki menjawab satu daripada email di bawah. Tulis email iaitu selengkapnya. Panjangnya email anda hendaklah antara 150 hingga ke 200 patah perkataan. Contoh email 1 daripada Amitabh @yahoo.com kepada Sian yahoo.com. Okay. Jadi subjek ialah masalah permainan cyber. Di bawah adalah isi kandungan email iaitu di mana Amitabh ini yang menuliskan email kepada Sian. Menemui sahabatku Siang Wong yang diingati dan kini berada di Hong Kong. Saya berharap agar saudari berada dalam keadaan sihat walafiat ketika membaca email ini. Terlebih dahulu, saya ingin memohon maaf kerana sudah lama tidak menghantar email kepada saudari. Hal ini dikatakan demikian kerana saya sibuk mengulang kaji pelajaran untuk menghadapi peperiksaan pada 2 minggu lepas. Saya berasa kecewa kerana adik saya kelekaan dalam permainan cyber walaupun hari peperiksaan semakin hampir. Saya tahu bahawa saudari juga pernah membantu rakan sekolah saudari keasyikan dalam permainan cyber. Bolehkah saudari berkongsi tentang pendekatan yang berkesan agar adik saya tidak lagi terkena dalam permainan cyber? Sahabatmu Amitabh. Sekarang, saya berharap agar saudari dan keluarga yang berada di Brunei sihat-sihat belaka. Saya minta maaf kerana kesibukan menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah sehingga saya sudah lama tidak menghantar email kepada saudari. Saudariku, pada kali ini saya ingin meminta pandangan saudari untuk membantu seorang rakan sekolah saya yang sedang menghadapi masalah tekanan emosi sehingga dia selalu ingin membunuh diri.
Salah satu cara saya untuk membantu dia ialah saya membawa rakan ini untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan. Adakah tindakan yang saya ambil ini wajar? Saya menantikan maklum balas daripada saudari sahabatmu Jen Shen. Baiklah, ini adalah strategi untuk menulis email, okay? Iaitu kita menggunakan format, kita gunakan TKF, okay? T mewakili tema ataupun fokus kepada permainan cyber. K ialah kata kunci seorang iaitu masalah. F ialah format email, okay, iaitu menasihati di adik saudara supaya bermain permainan cyber pada waktu tertentu sahaja. Nombor 2 ialah memberi ganjaran kepada adik saudara jika dia berulang kaji pelajaran. Isi ketiga ialah menggunakan elemen ukutan untuk menghentikan nafsunya. Jadi di bawah ini adalah senarai ayat-ayat yang format ayat yang digunakan dalam email. Contohnya AF adalah ayat format, AR ayat rancangan, AA ayat arahan, AJ ayat judul, AH ayat huraian, AC ayat cadangan, AI ayat impak, AP ialah ayat pendegas. Okay. Jadi ini adalah jawapan dari Sian kepada Amitabh, iaitu tentang subjek masalah permainan cyber. Okey, isi kandungan email adalah seperti berikut, di mana Sian membalas email kepada Amitabh. Okey, jadi AF, okay, apa itu AF? Kita tengok balik sekejap. AF ialah ayat format. Okay. Ini adalah email, okay, ya, dari Sian kepada Amitabh membincang tentang masalah permainan cyber. Okey, isi kandungan email seperti berikut. Salam sejahtera Amitabh. Okey, kita gunakan ayat format. Menemui sahabatku Amitabh yang jauh di mata tetapi sentiasa. Okey, anak boleh isikan tempat kosong ini saya. Email saudari telah selamat saya terima. Okay. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Saya di sini isi kerana sentiasa berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Saudara Amitabh, okay. Saya berasa simpati akan keadaan yang menimpa adik saudara yang selalu leka dalam Okey, kita balik sekejap tengok apa itu AR1, AR2. AR ialah ayat rancangan, okey. AR1, AR2, okey. Ini ialah AR1, AR2, AR3 maksudnya ayat rancangan 1, ayat rancangan 2, ayat rancangan 3. Saya juga bimbang kerana dia akan ketinggalan dalam pelajaran kerana suka untuk melupakan permainan cyber. Hal ini saya katakan demikian kerana permainan cyber boleh menyebabkan seseorang itu Okey, jika masalah ini tidak dicegah, saya berpendapat bahawa adik saudara akan terus melupakan pelajaran. Namun demikian, AA, okey, apa itu AA? AA ialah ayat arahan. Saudari jangan bimbang kerana saya akan memberikan beberapa petua untuk membantu supaya sedikit demi sedikit. Satu daripada cara Yara iaitu AJ. AJ ialah ayat judul. Okay. Saudara perlu menasihati adik saudara supaya bermain permainan cyber Okay. AH iaitu ayat huraian. Dalam hal ini, saudara perlu meyakinkan adik saudara bahawa masa depan sangat penting.
Okey, AC sebagai contohnya iaitu sebagai ayat AC. AC ialah ayat cadangan. Dalam hal ini, saudara perlu meyakinkan adik saudara bahawa masa depan sangat penting. Sebagai contohnya, AC ialah ayat cadangan. Okey, ini AC ayat cadangan. Saudara memujuk adik saudara supaya dahulu sebelum memulakan permainan cyber. Kemudian AI ialah ayat 4. Melalui cara ini, adik saudara akan dapat mengawal nafsunya untuk bermain permainan cyber kerana dia menghormati nasihat saudara yang merupakan abangnya. Dalam cara ini, AP ialah ayat penegas, iaitu dia akan dapat menjawab soalan dalam peperiksaan walaupun tidak seperti yang diharapkan. Selain dari itu, saudara perlu berbincang dengan ibu bapa untuk memberikan ganjaran kepada adik saudara jika dia Okey, pendekatan ini boleh menyebabkan adik saudara akan berfikir 2 kali sama ada belajar atau bermain permainan cyber. Selain dari itu, saudara perlu berbincang dengan ibu bapa untuk memberikan ganjaran kepada adik saudara jika dia isi tempat kosong ini. Pendekatan ini boleh menyebabkan adik saudara akan berfikir 2 kali sama ada belajar atau bermain permainan cyber. Sebagai contohnya, ayah akan menghadiahkan sesuatu kepada adik yang menjadi idaman sebelum ini. Jika kita dapat memberikan sesuatu sebagai hadiah yang sebelum ini kita sudah pasti mampu untuk mengubah tabiatnya. Oleh itu, kena pastilah sesuatu yang menjadi idamannya untuk dijadikan sebagai hadiah jika dia membuat ulang kaji. Seterusnya, saudara juga boleh menggunakan elemen ugutan untuk isi tempat kosong yang kerap bermain permainan cyber. Dalam hal ini, saudara boleh menasihati dengan cara yang bijaksana dan tidak menyakiti hatinya. Sebagai contohnya, saudara boleh memberikan pilihan bahawa jika dia belajar dan berjaya, dia boleh terus bermain permainan cyber. Okay? Namun, jika dia gagal, selepas ini dia tak boleh bermain permainan cyber sampai bila-bila. Jika adik saudara berfikir isi tempat kosong, dia sudah tentu akan membuat keputusan yang bijak, iaitu mengutamakan aktiviti belajar berbanding dengan aktiviti bermain permainan cyber. Tegasnya, iaitu saya yakin bahawa akhirnya dia akan memilih untuk menumpukan Jadi tugas anak murid ialah mengisi tempat kosong dalam petikan email. Okey, sebelum saya mengundur diri, saya mengucapkan terima kasih kerana saudara sudi isi tempat kosong kepada saya. Sebenarnya ayat pendapat ada banyak cara yang boleh kita lakukan supaya adik kita dapat menjauhi permainan cyber. Namun demikian, jika kita tidak bijak untuk menasihatinya, mungkin keadaan akan menjadi lebih parah. Okay, ini ialah ayat cadangan. Oleh itu, sebagai abang, jadilah pendengar atau yang terbaik kepada adik sendiri supaya dia mahu menerima teguran atau nasihat daripada kita. Akhir sekali, sekian saya berharap agar kita dapat bertemu. Okay, Terima kasih. Jumpa lagi dari sahabatmu Sian. Baiklah, lepas membaca 2 contoh email, jadi sekarang ini cikgu nak anda semua buat senaman sekejap. Baiklah, lepas buat senaman, jadi kita rasa segar sikit kan. Ini adalah jawapan untuk petikan email tadi. Tapi cikgu harap anak murid jujurlah, jangan terus salin jawapan ini. Anda dikehendaki menjawab sendiri dahulu. Okay, isikan email yang ini, isi sendiri dulu. Okay, apa jawapan dia. Kemudian baru rujuk kepada contoh cikgu. Okay, jadi yang pertama ini,
Cikgu harap anak murid isi petikan ini sendiri dulu sebelum merujuk kepada jawapan cikgu. Jadi saya harap anak murid jujurlah buat supaya ada proses pembelajaran berlaku. Contohnya yang pertama ini, menemui sahabatku Amitabh yang jauh di mana tetapi sentiasa dekat di hati saya. Okey, jawapan ialah dekat di hati. Dekat di hati. Okey, dekat di hati. Nombor dua ialah amat bersyukur. Nombor dua ialah saya di sini amat bersyukur kerana sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dan begitu jawapan yang seterusnya. Okay, ini adalah jawapan. Jadi sebelum merujuk kepada jawapan cikgu, anda perlu buat ataupun mencari jawapan diri sendiri dahululah. Baiklah, video untuk kali ini sampai sini sahaja dan jumpa lagi pada video akan datang dan selamat ber-PDPR. Jumpa lagi.